أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مسلمين muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah rahmah, nikmat dan kurniaan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mengharapkan segala apa juga kurniaan ataupun pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat kita jadikan sebagai sebab untuk kita melaksanakan apa yang telah pun menjadi suatu kewajipan ataupun tanggungjawab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita beroleh kebaikan, ganjaran dan juga keampunan serta keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam kehidupan yang akan datang insya-Allah. Jadi pada malam ni kita nak menyambung membincangkan sebahagian lagi daripada penjelasan yang diperjelaskan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali ketika menjelaskan tentang persoalan hadis yang ketujuh yang dikumpulkan dalam kitab yang dinamakan sebagai Jami' Ulum wal Hikam. Bila mana di dalam hadis ini Nabi SAW seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Tamim Ad-Dari menyatakan bahawasanya apa yang berbunyi ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Maka mengikut apa yang disebut oleh Imam Muslim daripada hadis yang diriwayatkan daripada sahabat yang bernama Tamim Ad-Dari, maka dia pernah mengatakan bahawasanya Nabi pernah bersabda menyatakan bahawasanya agama itu nasihat, dan Nabi mengulangi perkataan tadi, lafaz tadi sebanyak 3 kali. Kemudian ditanya oleh para sahabat, maka kami pun bertanya, untuk siapakah wahai Rasulullah? Maka jawab baginda, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, pemerintah-pemerintah umat Islam dan juga kalangan orang-orang awam daripada kalangan umat Islam. Maka sebahagian daripada apa yang diperjelaskan berkaitan dengan hadis ini telah pun kita kongsikan bersama. Begitu juga tentang persoalan yang dinyatakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali ketika mana dia menakalkan pandangan-pandangan ulama-ulama lain, antaranya yang berkaitan dengan persoalan yang dimaksudkan dengan nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasul dan seumpamanya. Di antara apa yang dinakalkan ataupun yang dipetik oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali berkaitan dengan persoalan ini ialah pandangan ataupun apa yang disebut sebagai pendapat, antaranya pendapat Ibn Salah ketika mana mengupas persoalan yang berkaitan dengan apa yang Nabi sebutkan tadi. Dengan katanya nasihat itu adalah perkataan yang mempunyai maksud yang sangat luas, yang menunjukkan pemberi nasihat melakukan berbagai bentuk kebaikan
kepada orang yang dinasihati, sama ada dalam bentuk kemahuan ataupun tindakan. Perkara ni kita boleh lihat dalam tajuk nasihat pada pandangan Ibnu Salah pada muka surat yang ke-297. Dan telah pun kita bincangkan pandangan Imam Ibnu Salah dalam keadaan menceritakan tentang apa yang disebut sebagai nasihat kepada Allah, begitu juga nasihat kepada Al-Quran, dan sebahagian daripada apa yang telah pun kita bincangkan ketika mana sebelum datangnya bulan Ramadan hari itu tentang nasihat untuk Rasul. Jadi di antara perkara yang kita kongsikan bersama di dalam perkara yang berkaitan dengan nasihat untuk Rasul ini, bila mana di dalam perkara yang keempat yang menyatakan tentang di antara bentuk nasihat untuk Rasul ialah menghidupkan sunnah baginda, mencungkil ilmu-ilmu sunnah itu dan menyebarkannya. Jadi telah pun kita kongsikan sebahagian daripada perkara yang dinyatakan oleh para ulama dalam memahami apa yang disebut sebagai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam ni di kesempatan yang ada kita menyambung perbincangan yang berkaitan dengan persoalan yang tersebut di dalam perkara yang berkaitan dengan pembahagian perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun apa yang disebut sebagai sunnah, yang mana perkara ni kita kongsikan dengan memetik satu penulisan yang terdapat ataupun yang diambil daripada laman Sesawang Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan yang menceritakan tentang persoalan yang kita sebutkan, iaitu tentang apakah pembahagian sunnah atau perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dibahagikan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Jadi sebahagian daripada perkara ni dah pun kita bincangkan tentang persoalan apa yang dinyatakan sebagai maksud sunnah, sama ada dari sudut pandangan golongan ulama usul ataupun ulama-ulama hadis. Begitu juga apa yang disebut sebagai pembahagian sunnah berdasarkan kepada pemahaman ataupun pentafsiran para ulama tadi, di mana secara ringkasnya kita ulang balik sedikit bahawasanya sunnah ini boleh dibahagikan kepada 3 sifat ataupun 3 bahagian ataupun 3 bentuk. Pertama yang dinamakan sebagai sunnah qauliyah, itu setiap apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ada sunnah yang disebut sebagai sunnah fi'liyah, iaitu setiap perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ataupun apa yang dikhabarkan oleh para sahabat berkaitan dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana ada satu lagi pembahagian ataupun jenis sunnah yang dinamakan sebagai sunnah taqririyah, iaitu apa yang diikrarkan ataupun yang didiamkan tanpa baginda mengingkari ataupun menyuruh hal tersebut, maka itu yang disebut sebagai 3 pembahagian sunnah. Kemudian daripada 3 pembahagian ini pula, maka dipecahkan lagi kepada persoalan yang berkaitan dengan pembahagian sunnah tentang perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kita nak sambung pada malam ni daripada 3 bahagian tadi, pertama qauliyah, kemudian fi'liyah dan taqririyah. Maka berkaitan dengan persoalan yang dinamakan sebagai perbuatan sunnah yang disebut dari sudut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka dinyatakan di dalam apa yang disebut sebagai tajuk pembahagian sunnah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, almarhum Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya Al-Wajiz menceritakan bahawa perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebahagiannya menjadi sumber tasyri' dan sebahagian lagi tidak menjadi sumber dalam tasyri' ataupun di dalam persoalan yang berkaitan dengan hukum. Jadi dalam masalah yang kita sebut sebagai sunnah ataupun yang lebih merujuk kepada perbuatan Nabi ini, maka ada yang dinamakan sebagai sunnah dan ada juga yang tidak sesuai dinamakan sebagai sunnah ataupun merujuk kepada perbuatan. Kerana apa? Kerana
perbuatan-perbuatan Nabi tadi dia terbahagi kepada dua, kata para ulama. Ada yang disebut sebagai sumber tasyri' ataupun ada hukum yang tertentu yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebahagian lagi perbuatan-perbuatan Nabi ini tidak menjadi suatu hukum, tidak menjadi suatu yang disebut sebagai sumber dalam tasyri'. Yang kita akan bincangkan persoalan kedua-dua perkara tadi untuk kita lebih memahami perkara yang disebut sebagai persoalan sunnah itu sendiri. Baik, kita ambil dulu perkara yang pertama yang berkaitan dengan apa yang dinamakan sebagai tasyri'iyah. Satu perbuatan Nabi yang disebut sebagai menjadi sumber tasyri' ataupun sumber hukum. Maka apa yang disebut oleh para ulama sunnah tasyri'iyah adalah apa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan diiktibarkan bahawa baginda adalah seorang nabi atau rasul dan juga utusan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ia dinamakan sebagai sumber pensyariatan ataupun yang disebut sebagai tasyri'iyah. Jadi maksudnya dalam keadaan yang disebut sebagai sunnah tasyri'iyah ni ialah satu perkara yang Nabi lakukan atas sifat baginda sebagai Nabi atau Rasul. Ataupun perkara tadi dilakukan atas sifat diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberitahu kepada kita sebagai umat dia. Maka ni dinamakan sebagai sunnah tasyri'iyah ataupun yang kita sebut sebagai sunnah tu sendiri. Bila kata sunnah Nabi itu apa dia, maka itulah sunnah dia. Iaitu sesuatu yang disebut sebagai perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah atas sifat baginda sebagai seorang Nabi ataupun Rasul dan juga utusan daripada Allah. Baik, maka dalam masalah ini kata para ulama terdapat banyak contoh yang boleh dibawa dalam menjelaskan bahawasanya sunnah tasyri'iyah ini sama ada dari sudut percakapan, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seumpamanya, seperti yang telah pun kami jelaskan di dalam maksud sunnah di atas. Baik. Maka kebiasaannya sunnah jenis ini, yakni tasyri'iyah, melibatkan perintah dan larangan. Biasanya kalau kita nak kenal kata sunnah tu tasyri' ke ataupun bukan tasyri', maknanya yang dilakukan atas sifat Nabi sebagai Nabi ataupun Nabi sebagai Rasul atau Nabi sebagai utusan Allah ataupun sebaliknya, maka kebiasaannya sunnah tasyri'iyah ini berkaitan dengan persoalan perintah dan juga larangan. Sebagai contoh, antara contoh perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah apa yang disebut oleh para ulama perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar lebih daripada 70 kali sehari sebagaimana yang diriwayatkan di dalam Sahih Imam Al-Bukhari. Khutbah Jumaat tadi pun menceritakan kepada kita tentang kelebihan beristighfar. Jadi bila mana kata di antara sunnah Nabi itu apa dia? Istighfar lebih daripada 70 kali satu hari. Baik. Antara hadis yang menceritakan tentang perkara ini ialah daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, bahawa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaik fil yaumi akthar min 70 marrah," atau kama qala. Kata Nabi, demi Allah sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan memohon ampun kepadanya setiap hari lebih daripada 70 kali. Maksudnya bila mana perintah ni perintah yang Allah suruh kepada Rasul untuk beritahu kepada kita, yang mana perbuatan ni berkaitan dengan diri Nabi sebagai seorang Nabi dan Rasul, maka para ulama menyatakan ini di antara contoh yang disebut sebagai sunnah tasyri'iyah. Maknanya sunnah di antara sunnah Nabi apa dia? Beristighfar setiap hari lebih daripada 70 kali.
Itu yang disebut sebagai persoalan mana sunnah tasyri' ataupun bukan tasyri'. Untuk kita memahami persoalan yang disebut sebagai sunnah itu. Baik. Kemudian dijelaskan pula oleh para ulama untuk kita boleh membezakan di antara tasyri' dengan bukan tasyri' tadi, di mana di dalam persoalan sifat ataupun bentuk sunnah tasyri'iyah ada unsur-unsur yang berbentuk suruhan dan juga larangan. Jadi bila sebut kata Nabi tadi menyatakan baginda beristighfar lebih daripada 70 kali, nak sebut kata Nabi suruh kita istighfar banyak kali seharilah. Kalau Nabi pun lebih 70 kali, bermakna kita sebagai umatnya kena lebih daripada itu. Dalam keadaan Nabi sebut tadi sebagai suatu yang disebut sebagai suatu perintah ataupun suatu suruhan yang berkaitan dengan memperbanyakkan istighfar, membanyakkan kita meminta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kalau kita melihat pula kepada makna ataupun maksud sunnah yang disebut sebagai bukan tasyri'. Baik. Apa makna sunnah bukan tasyri'? Maka sunnah bukan tasyri'iyah ataupun nama lainnya adalah jibiliyah. Ada dua nama. Pertama, ada ulama menyatakan bahawasanya sunnah ini sebagai sunnah jibiliyah. Bukan mana kata sunnah tasyri'iyah ataupun sunnah ghairu tasyri'iyah. Maka itu beberapa nama yang digunakan oleh para ulama. Jadi sama ada dinamakan sebagai sunnah bukan tasyri' ataupun ghairi tasyri'iyah ataupun jibiliyah, maka ia adalah apa yang datang daripada Nabi, sama ada perkataan ataupun perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak diiktibar bahawa baginda adalah seorang nabi ataupun rasul dan juga utusan daripada Allah, tetapi diiktibarkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia biasa atau disebabkan pengalaman baginda dalam hal-hal yang bersifat sedemikian. Jadi maknanya sunnah yang bukan tasyri' ini ataupun perkara yang disebut sebagai sunnah jibiliyah. Jibiliyah itu maksudnya dari sudut sifat kejadian. Kerana kita sedia maklum Nabi merupakan seorang manusia. Bukan malaikat, bukan maknanya makhluk-makhluk Allah yang lain, tapi Allah pilih Rasul-Rasul ni daripada kalangan manusia. Jadi bila Allah jadikan Nabi itu sebagai manusia, daripada kalangan manusia, bermakna ada sifat-sifat kemanusiaan yang Nabi lakukan sepanjang hidup baginda. Jadi kadang-kadang ada perbuatan-perbuatan yang Nabi lakukan atas dasar sifat kemanusiaan baginda itu sendiri. Maka itulah yang dinamakan sebagai sunnah ghairu tasyri'iyah ataupun sunnah jibiliyah. Satu perbuatan yang lahir dari sifat semata-mata kemanusiaan yang ada pada diri Nabi. Bukan sebagai Rasul, bukan sebagai utusan Allah, bukan sebagai Nabi, dan kebiasaannya dia tidak berkaitan dengan perintah dan larangan. Yang ni yang dinamakan sebagai sunnah ghairu tasyri'iyah. Baik, kita tengok contoh di dalam perkara ini sebagaimana yang disebut oleh para ulama. Maka sunnah-sunnah dalam bab ini berkaitan dengan soal makanan dan minuman yang digemari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaannya mana kata sunnah bukan ghairi tasyri'iyah ataupun sunnah-sunnah yang disebut sebagai sunnah jibil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah daging yang terletak di belakang badan binatang. Jadi dalam keadaan Nabi suka makan daging, kemudian daging yang Nabi suka tu ialah daging yang terletak di bahagian belakang. Jadi yang tu kalau kita kata sunnah pun, yang tu bukan sunnah dari segi sunnah tasyri', tapi sunnah yang berkaitan dengan bukan berkaitan dengan tasyri'iyah. Sunnah yang berkaitan dengan sifat Nabi sebagai seorang manusia. Begitu juga daripada Aisyah radhiyallahu anha ketika mana dia menyatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa wal asal. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam menggemari manisan dan juga madu. Maka cerita sifat Nabi sebagai manusia, Nabi ini suka makan madu, suka makan manisan-manisan. Jadi itu yang disebut sebagai
sunnah jibiliyah ataupun perbuatan yang Nabi lakukan dari sudut sifat Nabi sebagai seorang manusia biasa. Bukan maksud kata tasyri' tadi. Tasyri' tadi berkaitan dengan perintah dan larangan. Mana takat nak makan, tak boleh. Tapi adakah kita diperintahkan supaya makan madu? Tak. Kerana sunnah tadi bukan bersifat tasyri'. Bukan bersifat satu hukum. Bukan bersifat mana kata suruhan dan larangan. Walaupun tak salah kita ikut, boleh. Ya. Cuma nak sebut kata mesti makan madu pasal apa? Pasal sunnah Nabi makan madu, yang tu tak tepat. Yang tu agak mana kata kurang tepat lah. Kerana pembahagian sunnah tadi termasuk di dalam perkara yang berkaitan dengan sunnah ghairu tasyri'iyah. Dia lebih kepada yang bersifat diri Nabi sebagai manusia. Jadi kalau kita makan tak ada masalah. Niatnya ikut Nabi tak ada masalah. Cuma tak boleh kita letakkan maknanya sesuatu yang bukan pada tempat ataupun pada maksud yang disebut oleh para ulama. Jadi dalam masalah ini para ulama dalam memahami hadis ini sebagaimana yang disebutkan oleh almarhum Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya, ada menyatakan bahawa setiap yang datang daripada Nabi yang berbentuk tabiat Nabi sebagai manusia, seperti cara bangun, duduk, berjalan, tidur, makan, minum dan perbuatan-perbuatan yang lain, tidak dikira sebagai satu pensyariatan. Ini kerana perbuatan tersebut lahir disebabkan sifat kemanusiaan baginda dan bukannya daripada sifat pensyariatan. Maka para ulama menamakan perbuatan seperti ini dengan perbuatan sunnah al-jibiliyah, melainkan jika terdapat dalil dalam memerintahkan untuk melakukan sedemikian, maka pada waktu itu dia menjadi pensyariatan dengan sebab tersebut dan bukan semata-mata ia datang daripada Nabi SAW. Kecuali kalau ada perintah, kalau ada syariat, kalau ada hukum di sebalik perbuatan yang Nabi buat, maka tu dikira sebagai hukum. Walaupun asalnya benda tu juga berkaitan dengan sifat kemanusiaan. Sebagai contoh mana dia? Sebagai contoh makan dengan tangan kanan. Jadi kita biasa makan tak? Makan. Ya, maknanya makan tu sifat sifat mana kata sifat biasa manusia lah. Cuma bila ada satu pensyariatan yang menunjukkan bahawasanya kena makan dengan tangan kanan, maka tu dikira sebagai sunnah tasyri'iyah. Ada hukum perintah yang mengatakan kita kena makan dengan tangan kanan. Baik. Mana dia? Sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan daripada Ibn Salamah ketika mana Nabi menyatakan dalam sebuah hadis bermaksud, wahai budak, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kanan dan makanlah makanan yang paling hampir dengan kamu terlebih dahulu. Ada satu hadis yang diriwayatkan tentang Nabi ini bila mana tengok seorang mana kata budak ya dalam keadaan makan, nak makan, maka Nabi perintah dengan menyatakan, ya ghulam sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik atau kama qala. Maka Nabi kata makan itu sifat manusia biasa, tapi Nabi perintahkan pada kanak-kanak ni tadi ambil dengan tangan, maknanya makan baca bismillah, kemudian makan dengan tangan kanan dan mulakan dengan makanan yang paling dekat dengan kita. Jadi ketika itu maka tu disebut sebagai persoalan sunnah tasyri'. Kenapa? Kerana walaupun soal tadi soal nak makan dan dia berkaitan dengan sifat kebiasaan manusia, tapi di situ ada perintah daripada Allah yang Nabi sebut pada budak ni tadi. Pertama, kena makan, sebelum makan baca bismillah, kemudian makan dengan tangan kanan, kemudian ambil makanan yang paling dekat dengan tempat kita duduk. Maka yang ni disebut sebagai persoalan yang dinamakan sebagai sunnah
Tasyri'iyah. Jadi kalau sekiranya cerita tersebut ataupun perkara itu tidak ada kaitan dengan pensyariatan, maka dia duduk dalam apa yang disebut sebagai perbuatan yang bersifat jibiliyah. Perkara yang Nabi buat dalam sifat Nabi sebagai seorang manusia biasa. Cara Nabi mana kata berjalan, cara Nabi berpakaian, cara Nabi duduk, cara Nabi bangun, kecuali ada unsur-unsur yang menyatakan hukum-hukum yang tertentu yang berkaitan dengan suruhan dan larangan. Baik. Itu yang pertama, yang kedua. Dan yang ketiga, di sana pula terdapat satu lagi pembahagian sunnah yang disebut oleh para ulama yang datang daripada Nabi, di mana perkara ini hanya khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja dan tidak dibenarkan kepada siapa selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam keadaan yang ketiga tak ada sunnah yang khusus. Yang mana sunnah ni orang lain tak boleh buat. Kita sebagai umat tak boleh. Ni khusus pada Nabi sahaja. Ada perkara-perkara yang mana kata Nabi sahaja dibenarkan untuk melakukan perkara itu, maka selain daripada Nabi tak boleh buat. Walaupun kita boleh menyatakan apa pula salah kita ikut sunnah Nabi, tak. Ini sunnah khas. Sunnah yang tersendiri, sunnah yang khusus kepada hanya Nabi kita sahaja yang boleh melaksanakan perkara itu, orang lain tak boleh. Baik. Cumanya kata para ulama berbeza tentang menentukan bilangan perkara-perkara khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma ulama dalam kitab-kitab mereka berbeza pandangan berapa banyak sebenarnya sunnah yang disebut sebagai sunnah khusus kepada Nabi. Maknanya sunnah ni tak boleh kita tiru. Sunnah ni tak boleh kita ikut. Sunnah ni tak boleh kita laksanakan kerana dia bersifat khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Al-Qurtubi menyatakan bahawasanya pada pandangan dia terdapat 37 perkara yang khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pandangan Imam Qurtubi daripada pandangan dia, dia kata ada 37. Tapi dalam artikel ataupun penulisan ni tak dinyatakanlah berapa, mana 37 tu. Mungkin insya-Allah kalau ada kesempatan lain kita boleh cari dan kongsikan bersama pandangan Imam Qurtubi yang menyatakan 37 perkara yang disebut sebagai sunnah khusus kepada Nabi. Demikian juga yang disebut oleh Imam As-Suyuti, bila mana dia berpandangan bahawasanya ada sebanyak 65 perkara yang khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menyandarkan pandangan ini kepada pandangan Imam As-Suyuti, maka dia kata tak, bukan 37, ada 65. 65 benda yang mana kata sunnah, tapi sunnah ni khusus pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau merujuk pula pandangan Imam Ar-Ramli, ketika mana dia berpendapat bahawasanya ada 47 perkara yang khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita tengok pula pada pandangan Imam Ar-Ramli, maka dia kata ada 47 perkara yang mana perkara itu disebut sebagai sunnah, tapi sunnah tu hanya khusus kepada Nabi sahaja, lain daripada Nabi tak boleh tiru, tak boleh buat, tak boleh amalkan. Cuma para ulama menggariskan di antara beberapa perkara yang disebut sebagai persoalan sunnah-sunnah yang khusus kepada Nabi, iaitu antara apa yang disebutkan ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan zakat ke atas diri baginda dan ahli keluarga baginda. Itu di antara sunnah yang disebut sebagai khusus pada Nabi. Mana Nabi tak boleh, keluarga Rasulullah tak boleh terima duit zakat, ataupun pemberian yang berkaitan dengan zakat. Baik. Kemudian antara lainnya pula kata para ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam dibenarkan untuk bernikah melebihi 4 orang isteri, dan isteri-isteri Nabi tidak boleh bernikah dengan orang lain selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara sunnah yang disebut sebagai sunnah khusus.
Jadi mana kata tak boleh ikut. Tak nak ikut pun, hatta kalau mampu takat mana pun tak boleh. Pasal apa? Pasal yang ini maknanya sunnah yang disebut sebagai sunnah yang khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyak lagi lah. Cuma dalam penulisan ni hanya digariskan satu dua aja di antara perkara yang disebut sebagai sunnah yang khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka justru berdasarkan kepada perbahasan atau perbincangan di atas, maka dapatlah disimpulkan bahawa terdapat 3 pembahagian pada membahagikan perbuatan Nabi sebagaimana yang dibahagikan oleh para ulama, iaitu perbuatan yang berbentuk tasyri' dan yang bukan tasyri' ataupun nama lainnya jibiliyah, dan yang terakhir adalah perbuatan yang khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari segi perbuatan, dari segi mananya dari segi qauli ataupun sabda percakapan Nabi tadi, maka tak timbul persoalan mana kata sunnah ini dari segi takrir pun tak ada. Cuma pembahagian 3 ni berdasarkan kepada perbuatan Nabi. Jadi perbuatan Nabi itu ada yang berbentuk tasyri', ada yang berkaitan dengan sifat Nabi sebagai manusia sahaja, yang manusia biasa, dan ada yang berkaitan dengan perbuatan yang hanya khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka penutup daripada persoalan yang kita sebutkan tadi, kesimpulannya mengikut setiap yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu sifat yang terpuji kerana ia merupakan bukti kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tambahan pula, dengan mencintai dan mentaati Nabi akan menzahirkan kecintaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man yatawalla fama arsalnaka alaihim hafizha. Baik, yang bermaksud sesungguhnya sesiapa yang taat kepada Nabi, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah, dan sesiapa yang berpaling ingkar, maka janganlah kamu berduka cita wahai Muhammad, kerana kami tidak mengutus kamu untuk menjadi pengawal yang memelihara mereka daripada kesalahan. Jadi hukum umumnya, apa juga perbuatan yang dinamakan sebagai sunnah tadi ataupun yang Nabi buat, kalau kita buat tak ada masalah, memang tu yang disuruh. Memang itu yang dituntut, kerana mudah-mudahan itu menjadi satu tanda kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma pesan ulama mengatakan bahawasanya akan tetapi tidak semua yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersifat tasyri'iyah. Maknanya bukan semua yang datang daripada Nabi itu dari segi hukumnya boleh kita sebut sebagai sunnah. Ini kerana terdapat sebahagian perbuatan atau perkara yang dilakukan oleh Nabi bukan bersifat pensyariatan. Bahkan ia dilakukan di atas dasar Nabi sebagai seorang manusia biasa. Jadi kalaupun kita buat, kita nisbahkan itu perbuatan Nabi, tidaklah merujuk kepada apa yang biasa kita sebut sebagai sunnah, kerana lebih cenderung penggunaan sunnah tadi kepada perbuatan yang berkaitan dengan pensyariatan, ada perintah dan larangan. Contohnya makan dengan tangan kanan, sunnah tak? Sunnah pasal apa? Nabi suruh budak tadi makan dengan tangan kanan. Makan dengan baca bismillah, sunnah tak? Tu sunnah kerana apa? Nabi suruh budak tadi baca bismillah. Kemudian kalau kita duduk di depan hidangan, ambil makanan yang paling dekat dengan kita, tu sunnah tak? Tu sunnah kerana apa? Dalam hadis tadi Nabi suruh budak ni buat macam itu. Tapi ada pun soal yang kita nak makan tu, mana kata benda-benda, kata daging ke ataupun sesuatu itu merupakan perkara yang disebut sebagai persoalan apa yang Nabi makan atas sifat Nabi sebagai
seorang manusia biasa. Maka itu yang disebut oleh para ulama. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita pemahaman dalam agama ini serta memasukkan kita ke dalam syurga yang kekal abadi di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Maka itu persoalan yang disebut sebagai pembahagian apa yang dinamakan sebagai sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkongsian yang agak ringkas ini memberikan sedikit pemahaman kepada kita dalam membezakan sesuatu yang berkaitan dengan sama ada ianya bersifat apa yang disebut sebagai berkaitan dengan hukum dari sudut perbuatan Nabi ataupun hanya sekadar perbuatan Rasulullah SAW yang bersifat sebagai manusia biasa, dan apakah ianya bersifat sesuatu yang disebut sebagai khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun apa pun yang kita bincangkan di dalam persoalan itu, dia berkaitan dengan apa yang disebut oleh Imam Ibn Salah ketika mana di antara apa yang dinyatakan sebagai nasihat kepada Rasul ialah kita menghidupkan sunnah Nabi. Jadi bermakna itu di antara perkara yang disuruh dan mencongkil ilmu-ilmu berkaitan sunnah, memahami perkara yang berkaitan dengan sunnah. Mudah-mudahan perbuatan-perbuatan yang kita laksanakan tadi akan dapat mana kata menjadikan kita beroleh kebaikan dan juga perkara-perkara yang memberikan manfaat dalam kehidupan, insya-Allah. Baik, kita sambung yang kelima, sebagai menyambung persoalan yang berkaitan dengan nasihat kepada untuk Rasul, memusuhi orang yang memusuhi Nabi dan sunnahnya, serta mengasihi dan menolong orang yang mengasihi Nabi dan juga sunnahnya. Itu juga di antara tanda kecintaan kita ataupun kebaikan yang kita buat kepada Nabi. Antaranya apa? Kita memusuhi orang yang tak suka kepada Nabi dan sunnah Nabi. Begitu juga kita mencintai ataupun mengasihi orang yang mengasihi dan menolong orang yang mengasihi Nabi dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, berakhlak dengan akhlak baginda dan beradab dengan adab baginda. Dan yang ketujuh, mengasihi ahli keluarga dan para sahabat baginda. Ini di antara beberapa persoalan yang dinyatakan oleh Imam Ibn Salah ketika mengupas persoalan nasihat ataupun kebaikan yang boleh kita buat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan sambung sebahagian lagi daripada persoalan yang dinyatakan oleh Imam Ibn Salah dalam perkara yang berkaitan dengan nasihat untuk pemerintah umat Islam. Begitu juga nasihat untuk orang-orang awam di kalangan umat Islam, dan beberapa lagi perkara-perkara yang berkaitan dengan penjelasan Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam menyatakan hadis yang Nabi sabdakan tadi, ad-dinun nasihah, hingga kepada akhir hadis yang tersebut. Di kesempatan yang akan datang, insya-Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ruang dan juga kesempatan kepada kita untuk menyambung berkongsi penjelasan dan pandangan para ulama dalam memahami hadis-hadis yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan dapat kita amalkan, insya-Allah. Itu sama-sama kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyyatihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.